Selamat pagi kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami iaitu saya Azaiman bin Parlan dan Muhammad Nizam bin Majun akan membentangkan pengharaman khinzir berdasarkan fakta-fakta saintifik dan melalui perspektif Islam. Kami akan mulakan dengan pengenalan. Sejak zaman dahulu lagi, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahawa daging khinzir haram. Bahkan, pengharaman daging khinzir disebutkan sebanyak 4 kali, iaitu dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah An-Nam dan surah An-Nahl. Mengapakah khinzir diharamkan? Hal ini kerana Allah telah mengharamkannya. Sebab dan rahsianya hanya Allah saja yang tahu. Namun manusia telah menjumpai beberapa fakta yang membuatkan kita mengambil hikmah tentang pengharaman khinzir. Seterusnya, kami akan membentangkan fakta-fakta yang telah dijumpai, iaitu virus, parasit, rakus, tiada leher, kantong urin sering bocor, sukar dicerna dan penyebab kanser usus dan kolon. Khinzir merupakan seekor haiwan yang rakus. Hal ini kerana khinzir melahap apa-apa pun di depannya, tidak mengira kebersihan ataupun makanan. Bahkan jika makanannya telah habis, ia akan memuntahkan makanan dalam perutnya dan memakannya kembali demi memuaskan kerakusannya. Parasit yang ditemui adalah cacing pita dan pelbagai parasit lain dalam kebanyakan daging khinzir yang dikaji dari pelbagai pembekal berlainan kawasan pemeliharaan khinzir. Memakan daging khinzir berisiko terkena jangkitan parasit seperti cacing pita, sistercosis. Ini kerana daging khinzir terdapat benih-benih cacing pita dan cacing Trichnia lolipia yang boleh berpindah ke tubuh manusia yang memakannya. Fakta yang ditemui melalui perspektif Islam adalah khinzir tidak mempunyai leher. Hal ini kerana secara fisiologi, khinzir tidak boleh disembelih. Sedangkan dalam Islam disyariatkan penyembelihan binatang pada lehernya untuk membuangkan darah dan tidak menyebabkan kesakitan berlebihan. Kantong urin khinzir sering bocor. Prof. A.V. Nalbandov pernah menyebutkan bahawa kantong air kecing vesika urinaria khinzir sering bocor sehingga mengakibatkan air kencingnya masuk ke dalam daging. Hal ini menyebabkan daging khinzir tercemar dengan air kencing dan kotoran. Khinzir merupakan pembawa virus sesama babi dan penyebab utama kanser anus dan kolon. Di dalam tubuh khinzir, virus avian influenza yang pada mulanya tidak berbahaya akan bermutasi menjadi H1N1 ataupun H1N1 yang boleh membawa kematian terhadap manusia. Bukan itu sahaja, potensi penderita kanser anus dan kolon meningkat secara drastik di negara-negara yang penduduknya memakan babi, terutamanya di negara Eropah, Amerika, China dan India. Sedangkan di negara-negara Muslim, potensinya sangat rendah. Khinzir sukar dicerna sistem makanan manusia. Meskipun apa, ternyata daging khinzir payah dicerna oleh pengadam manusia. Hal ini kerana daging khinzir mengandungi jumlah lemak yang berbahaya untuk kesihatan manusia. Oleh sebab itu, Islam telah mengharamkan daging khinzir kerana meningkatkan keselamatan dari segi kesihatan. Terdapat 4 surah pengharaman khinzir, iaitu surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-An'am ayat 145 dan surah An-Nahl ayat 115. Surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya,
bukan kerana menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seterusnya surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tidak kudapat di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, kerana semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan kerana menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kesimpulannya, menutup demikianlah fakta-fakta yang telah ditemui melalui fakta-fakta saintifik dan perspektif Islam kenapa khinzir diharamkan dalam Islam. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan menguatkan keislaman kita agar dapat